Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan daripada program 2 SBMBAK akan menerangkan tentang dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang itu sebelum seseorang itu bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa ancaman keras ini dikenakan kerana dosa syirik. Semua dosa dan maksiat ada harapan untuk mendapat pengampunan daripada Allah kecuali syirik. Ini kerana syirik adalah dosa besar yang memusnahkan sama sekali amalan kebajikan. Menurut Ibnu Sa'di, syirik ialah penyembahan kepada makhluk seperti disembah Allah atau pemujaan seperti dipuja Allah, pengagungan seperti diagungkan Allah atau diberi kepadanya beberapa ketentuan yang hanya wujud pada Allah jua. Perbuatan syirik menyebabkan pelakunya menjadi hina. Syirik adalah satu penghinaan kepada makhluk manusia yang dipilih Allah sebagai khalifah di bumi. Makhluk yang diajar kepadanya ilmu dan hikmah dipermudahkan baginya langit dan bumi dan segala yang ada pada keduanya, menjadikan mereka sebagai penghulu di alam ini. Berikut ialah jenis-jenis syirik. Syirik akbar. Jenis syirik yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam ibadah. Misalnya meminta sesuatu selain daripada Allah, takut akan kubur, jin atau syaitan dan mempercayai bahawa semua ini boleh membahayakan. Syirik ini menyebabkan seseorang meninggalkan agama Islam sehingga jika dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan kekal di neraka. Berikut adalah beberapa tindakan yang merangkumi jenis syirik besar. Syirik dalam solat. Perbuatan orang-orang musyrik yang meminta, mengemis dan berdoa dalam solat dengan tujuan untuk menjadi selain Allah. Walaupun tidak ada yang berkuasa untuk menjawab semua doa kecuali Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fasir ayat 13 yang bermaksud, dia meletakkan malam ke dalam siang dan meletakkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dialah Tuhanmu yang menjadi milik baginya kerajaan. Seruan doa selain Allah. Tidak ada apa-apa walaupun setipis epidermis. Surah Al-Fasir ayat 13 hingga ayat 14. Syirik pada sifat Allah. Syirik di sisi Allah dilakukan apabila seseorang percaya bahawa ahli nujum dapat melihat masa depan dan dia mempercayainya, maka itu adalah syirik. Dengan datang ke peramal, sudah pasti dia juga meragui sifat Allah yang maha mengetahui. Syirik dalam cinta. Seorang Muslim dilarang mengasihi apa-apa yang lebih daripada Allah, sama ada mengasihi ibu bapa, adik-beradiknya, suami, isteri, rakan-rakan atau orang yang lain. Jangan terlalu mencintai selain Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang menyembah pertandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mengasihi Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah, bahawa kekuasaan itu milik Allah semua dan bahawa Allah sangat berat dalam siksaan mereka yang menyesali. Surah Al-Baqarah ayat 165. Seterusnya, syirik dalam ketaatan. Selain dilarang mencintai sesuatu selain Allah ataupun lebih, sebagai seorang Muslim juga dilarang untuk lebih taat kepada selain Allah kerana tindakan ini serupa dengan perbuatan menyembah berhala. Dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah berfirman yang bermaksud, mereka menjadikan orang-orang yang soleh dan berhala mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka memperagakan Al-Masih anak Maryam walaupun mereka hanya diminta menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.
dari apa yang mereka persekutukan. Syirik dalam ketakutan. Umat Islam dilarang takut lebih daripada apa-apa kecuali Allah. Ketakutan yang dimaksudkan tentunya adalah ketakutan kepada selain Allah. Misalnya, takut akan mayat, kubur, syaitan dan menyangka bahawa semua ini boleh mendatangkan keburukan atau bahaya kepada dirinya. Sekian, terima kasih.